Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ikali here. Kepada hampa yang baru dekat channel aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi singgah. And kepada hampa yang dah lama dekat channel aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak juga sebab support aku daripada dulu sampai sekarang. And aku doakan hampa supaya dipermudahkan segala urusan dan dimurah. Okay, geng. So, sekarang ni, aku ada kat luar tau. Tengok dengan wire-wire berselirat. Tu, handset tengah record. Okay. Tengah record. Aku tengah live lagi Bukan tengah live, tengah on record lagi. Ni lampu. Okay. Lampu ni. Kan. Lampu ni aku nak cakap kat hampa. Sambung dengan power bank. Okay. Sambung dengan power bank. And dia takkan simply nak off sendiri. Ini sekarang ter-off sendiri weh. Tu bateri 82. Okay. Ya Allah. Okay. So, baru on balik. Benda ni dia takkan tiba-tiba mati. Aku tak tahulah benda apa yang kacau. Okay. Tu, tengah dah on lagi. So, alright geng. Aku pun tak tahu kenapa tiba-tiba boleh blackout. Sedangkan bateri power bank memang banyak lagi. Benda ni tak pernah jadi pun sebelum ni. Sebelum ni aku pergi buat konten dengan Kek Nan, dengan Syakir, apa semua. Kita orang pasang lampu on power bank ni lagi lama. Tak pernah jadi blackout macam ni. Tapi ni aku sorang-sorang, aku dekat luar. Laki aku tak ada, dia pergi menjala kalau hampa ada dengar bunyi laut lah. Sebab sekarang ni kita orang tengah camping kat luar. Tapi kita orang je kemah dekat sini. Tadi aku buat live dekat TikTok. Masa buat live tadi pun dah macam-macam gangguan kena. Lepas tu, ni aku baru set up untuk buat video. Okay. Sekarang ni pukul, aku tak tahu lampu nampak ke tak. Pukul 3 suku. Okay. Pukul 3 suku. Aku tak tahu nak cakap apa. Tadi masa aku buat live macam-macam gangguan. Aku ada tunjuk dalam live lagi. Ada yang dia orang nampak something dekat belakang kemah aku. Tapi sekarang ni aku ada depan kemah. Ni aku nak buat video kena ganggu macam ni pula. So, tak tahu nak cakap. Ni aku bukan menangis, peluh. Panas. Sebab tak ada angin. Aku nak sambunglah dengan kita punya video hari ni. Video hari ni aku nak cerita pasal Cybertel. Okay, hai hampa. Sekarang ni aku on the way nak pergi ke Cybertel. Sekarang ni aku tengah isi minyak dulu. Tapi tak isi lagi lah kan. Sebab aku tengah buat video ni. Sekarang ni aku ada dekat Petron sebelah dengan Nirvana. Dalam map aku dalam 40 minit lagi lah nak sampai ke Cybertel tu. Okay. Aku tak pernah lagi pergi ke Cybertel ni. Tapi itulah macam-macam cerita sangat yang aku dah dengar. So aku nak pergi tengok dengan mata kepala aku sendiri. Tapi aku bukan nak pergi mencari hantu ke nak buat paranormal, tak. Aku cuma pergi nak tengok keadaan sekeliling saja. Alright. Sebab aku tak pernah tengok kan. Aku tak pernah pergi. So aku nak pergi tengok dengan mata kepala sendirilah. So aku harap perjalanan aku lancar dan dipermudahkan segala urusan pergi dengan balik. Alright. So jom. Aku rasa banyak daripada hampa yang dah pernah dengar lah kisah pasal Cybertel ni. Kisah seram kan. Sebuah kolej dekat Bangi yang
dah ditinggalkan kuasa hampir 12 tahun, 13 tahun kot. Sebab last kali dia beroperasi tahun 2011. Okay. Maknanya dia tutup tahun 2011. Apa yang ada dengan Cyber10 ni, okay? Cyber10 ni, dia sebenarnya sebuah college. Besar gila. 21 buah blok. Aku tak tahulah satu blok tu ada berapa bilik. Tapi sangat-sangat banyak and sangat-sangat luas dia punya blok tu. Alright, kenapa aku boleh cakap macam tu? Sebab aku dah pergi melawat college ni. Gelap-gelemat. Tempat apa? Turn right. Apa hal kita belakang ni laju penuh? Orang belakang ni pun nak buat paranormal tu. In 500 meters, turn right. Ketak lutut. Tapi ada je orang. Tapi ada je bangunan kat dalam. Tapi jalan ni bapak gelap. Turn right. Then, turn right. Dah pakak lah. Tak ada jalan lain ke? Masuk mok kena panjat macam tu koma. Mana mahu je koma. Boleh duduk mana? Ish, mesti dia pun duduk secara harem. Memang agak luas lah koloni ni. Aku rasa kalau nak berjalan 21 blok tu direct, memang tak termampu lah. Aku pergi berdua je dengan laki aku. Masuk ke dalam. And kita orang pusing-pusing. Tapi kita orang pusing satu blok je lah. Semata-mata blok yang depan je. Sebab aku rasa kalau pusing ke blok yang belakang pun sama je. Cuma aku malas nak ambil risiko. Sebab kita tak tahu ada apa. Binatang-binatang ni apa semua tu satu hal. Lagi satu, nyamuk dia terlampau banyak. Aku memang allergic sikit dengan nyamuk. Boleh naik tangga ni? So sekarang ni kita dah ada dekat depan College Cyber10, okey. Bangunan dia sebenarnya belakang ni, nampak tak tu? Alright. Aku nak round dulu belah depan nak tengok ada apa. Kalau okey sekejap lagi kita masuk ke dalam sikit-sikit je. Aku tak nak lama-lama pun dekat sini sebabnya aku nak terkencing satu hal. Sekejap lagi ada tu kata alasan, okey. Alasan pun aku dah sampai sini. Yang dok komen tu dah sampai belum? Okey. So, cumanya kita orang bukan nak buat paranormal pun dekat sini. Cumanya aku tak pernah lagi datang sini. Aku nak tengok sendirilah. Aura dekat sini betul ke macam yang orang duk kata kau orang sembang je kan. Bukanlah aku nak cakap besar. Cumanya aku nak tengok je keadaan sekeliling. And sambil-sambil tu aku nak ceritalah dekat apa benda yang dah jadi dekat sini sebenarnya. And kenapa college ni ditutup. Kejadian apa yang jadi dekat sini sampai orang kata tempat ni ada penunggu. Right? So, jom. Cyber10 ni sebenarnya college yang sangat cantik. Siap ada tasik ke kolam ke dalam tu.
Memang cantik kolej dia, tapi dia ditutup bukanlah sebab kisah-kisah seram ni sangat. Tapi dia ditutup sebab ada masalah kewangan. Dia orang dah tak mampu tanggung kos untuk bayar kolej tu lah. Kemungkinan juga orang kata tak ramai orang yang nak masuk belajar dekat situ. Okay, so macam mana aku nak cakap? Lighting kita orang tak berapa nak membantu sebenarnya, tak berapa nak terang. So memang footage ni tak berapa nak cantik cerita dia. Selamat tak? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillah, bismillah, bismillah. Mengikut daripada apa yang aku tengok dekat kolej tu, dia punya bilik sangat selesa. Kalau kata kita duduk asrama luar, kemungkinan 3 bilik share satu toilet. Tapi kolej tu setiap bilik dia ada toilet dia sendiri. And aku rasa satu bilik tu menempatkan 2 orang je. Sangat-sangat selesa lah kalau untuk aku kan. Cumanya aku rasa dulu kolej tu dia jauh sikit daripada orang lain lah. Dia jauh sikit daripada orang lain. Makna kata dia tak berapa banyak ada kemudahan. Ada juga yang cakap nak dapat kemudahan awam tu payah, macam contoh bas ke apa ke, sebab dia jauh sikit daripada bandar. Tapi semalam aku pergi, aku tengok alhamdulillah lah dah banyak membangun kawasan tu. Dah ada kedai-kedai makan apa semua kan. Ada juga yang cakap masa zaman dia orang belajar tu susah nak dapat coverage pun dekat kawasan tu. Mungkin disebabkan tu jugalah tak ramai yang pilih untuk masuk belajar dekat situ. Dia masuk-masuk terus. Terus macam ni korang. Besar tempat ni korang. 21 bangunan. Aku tak tahu lah berapa bilik dia ada. And aku rasa setiap bilik dia nampak selesa. Mungkin satu bilik 2-3 orang kot. Sebab dia kategori mewah lah. Sebabnya tandas dia dalam bilik. So kita tak share dengan orang. Aku ni bukan boleh tau. Aku kena pokok-pokok semua tu aku jadi gatal-gatal, jadi miang. Luah. Luah gila geng. Kenapa kolej Cyber 10 ni boleh dikatakan berhantu dan boleh menjadi seram? Okey. Cerita dia, pada tahun 2000 pihak kolej telah digemparkan dengan satu penemuan mayat di dalam bilik D333. Aku rasa blok D lah sebabnya blok dekat sini ada 21.
So dia bermula dengan huruf abjad. Dia mula daripada A, apa tu kira lah 21 huruf ke belakang kan. Sampai Z ke apa aku tak tahu lah. So nombor bilik budak yang mati ni D333. Kemungkinan blok D lah. Budak yang mati ni adalah budak India. Okey. Dia dijumpai lepas 2 minggu dia mati. Macam mana dia boleh mati? Katanya budak perempuan yang bunuh diri ni, dia menggantungkan diri dia dekat kipas siling menggunakan wayar seterika. Kenapa dia bunuh diri pula? Dikatakan dia bunuh diri sebab putus cinta satu hai. Dan katanya waktu dia bunuh diri tu, dia tengah mengandung. So kita tak tahulah kesahihan cerita tu betul ke tak, dia tengah mengandung ke, dia bunuh diri sebab cinta. Tak ada kesahihan lah. Tapi itulah yang digembar-gemburkan, yang masuk dalam media semua bagai. Sejak daripada kes tu, adalah budak-budak student lain yang cakap ada dapat penampakan perempuan putih, perempuan pakai baju putih, rambut panjang, itu gini, macam-macam lah. Alright. So, siapa yang jumpa mayat budak perempuan ni? Mayat budak perempuan ni dijumpai oleh rakan dia sendiri. Okey, rakan ini macam pelik lah. Kenapa sampai 2 minggu tak jumpa dia kan? Rupa-rupanya bila dia pergi je bilik kawan tu, budak India tu dah pun meninggal. Dah 2 minggu dah dia meninggal. Tapi kolej tu tak ada lah ditutupkan disebabkan hal tu. Budak tu dikatakan mati pada tahun 2000. Kolej masih beroperasi macam biasa sampai tahun 2011. Pada tahun 2011 lah baru ditutup. Dan dia ditutup sampailah sekarang. Dan lepas je bangunan tu ditinggal, dia mula menjadi tempat paranormal. Sebab kan bila ada kes mati, bangunan tinggal, macam syok lah tempat tu dia orang nak buat paranormal kan. Bila ada orang buat paranormal, adalah kisah-kisah pelik yang terjadi. Benda ni diceritakan oleh seorang budak yang kita bagi nama dia Jijo. Okay? So si Jijo ni, dia ada satu malam tu, dia keluar makan dengan kawan dia dekat area Cybertel ni lah. Alright? Dia makan dengan kawan dia, tiba-tiba ada satu geng paranormal ni makan dekat kedai yang sama. Masa kejadian ni tahun 2015, maknanya kalau tutup 2011, mungkin dalam 4-5 tahun selepas kolej tu ditutup lah dia orang pergi. Macam mana dia orang boleh terjoin dengan grup paranormal ni? Kawan si Jijo ni bila tengok tim paranormal ni, mungkinlah dia orang ada sembang ke apa-apa ke kan. Kawan dia pergi teguk, duk buat ramah, pergi menyembang lah dengan tim paranormal ni. Sembang pi, sembang mai, mereka bagi tahu lah mereka nak masuk kolej Cybertel tu. Kawan dia ni pun tergedik-gedik lah nak ikut juga. Mungkin dia nak cari pengalaman lah kot kan. So si Jijo ni aku tak tahu lah dia rela ke, dia terpaksa rela ke. Dia pun nak join sekali lah. Lepas siap makan, dia orang ni balik rumah dulu untuk tukar pakaian yang sesuai lah untuk masuk ke dalam Cybertel tu. Si Jijo ni kata, dia ni memang takut sebenarnya. Tapi nak tak nak kena ikut jugalah demi kawan. Macam tu. Sampai je dekat Cybertel, bila dia orang melangkah je masuk dalam Cybertel tu, si Jijo ni kata kaki dia dah start rasa lenguh-lenguh, dah start rasa berat dah. Tapi dia orang teruskan jugalah perjalanan kan, sebab dia rasa mungkin dia takut lah kot, sebab tu lah kaki dia rasa macam tu. So dia orang ni pun pergilah jalan sampai ke tengah-tengah bangunan Cybertel tu. Dia orang pun berkumpul lah dekat situ. Bila dia orang dah berkumpul kat situ, dia orang ni pun bahagilah kepada beberapa kumpulan. Satu kumpulan terdiri daripada 2 orang. Setiap 2 orang ni akan pilih satu bangunan untuk mereka pergi duduk dalam tu. Mungkin buat uji nyali lah kot kan. Kiranya 2 orang satu blok, 2 orang satu blok macam tu lah. Si Jijo ni dia pair dengan kawan dia. Dia orang pun pilih lah satu bangunan. Kemudian mereka ni pun naiklah dekat level 2. Bila dah naik dekat level 2, mereka ni pun duduklah dekat salah satu bilik yang menghadap dengan tandas apa semua ni lah. Mereka kata masa tu berdepan lah, ada yang berdepan dengan hutan apa semua kan. Masa ni Jijo dengan kawan dia dibekalkan walkie-talkie dengan lilin. Handphone dia orang tak bagi bawa kan. Tapi kawan dia ni curi-curi jugalah bawa telefon. Masa ni tak ada apa-apa lagi pun yang jadi. Tapi Jijo ni dia macam dah tanam lah dalam diri dia. Kalau kata apa-apa jadi, memang dia nak cabut lari dululah tinggal kawan dia kan. Lepas tu, apa yang membuatkan Jijo ni jadi rasa takut?
dia ni kata dia terdengar banyak macam bunyi rantai besi kena heret, tahu tak. Lepas tu dia nampak ada bayang-bayang duk melintas depan dia. Masa tu dia dah memang cuak gila lah. Tapi yang kawan dia ni pula duk macam seronok. Dia buat keluar handphone, duk ambil gambar sana, ambil gambar sini, ambil gambar situ. Tiba-tiba kawan dia ni jadi stuck bila kawan dia ambil gambar dekat satu pokok yang berdepan dengan depa. Kawan dia ni jadi stuck lama lah, macam terkaku macam tu. Jijo ni kata ambil masa yang lama bila kawan dia ni macam terkejut kan. Sampailah lilin tu nak habis, nak terpadam. Jijo ni pun kontak lah kru paranormal tadi, bagi tahu yang kata lilin depa ni dah nak dekat habis, nak terpadam kan. So Jijo suruhlah budak-budak paranormal ni pergi ambil depa untuk bawa turun bawah. Lepas je tim paranormal ni pergi ambil depa bawa turun bawah, si kawan Jijo ni dia tengok balik gambar-gambar yang dia ambil tadi. Bila dia tengok balik gambar-gambar yang dia ambil tadi, barulah depa ni perasan rupa-rupanya dekat pokok yang kawan dia tu ambil gambar ada Cik Pon tengah bertenggek dekat situ. Padahal masa depa tengok dengan mata kasar tadi, tak ada pun Cik Pon tu dekat situ. Cuma terakam dalam handphone je. Ni apa? Bilik kesihatan ke? Bapak besar siut tempat ni. Sumpah besar gila. Ini baru satu blok tau. Bayangkan 21 blok. Dalam gambar-gambar lain pula yang kawan dia ni ada ambil, ada apa? Macam kelibat orb warna hijau tengah terbang. Lepas tu kawan dia ni check pula video yang dia buat macam selfie apa semua, ambil video keliling. Bila dia check balik video tu, dekat belakang dia ni nampak rambut panjang. Tapi yang peliknya kawan dia ni pakai cap and rambut kawan dia pendek je. Jijo ni kata lagi, masa dia orang ni dalam ketakutan lah dua-dua orang ni kan, sebab dia pun tak bagi tahu kru lain lagi. Masa dia pun dua orang ni tengah duduk dalam takut-takut tu, tiba-tiba dengar lah ada bunyi orang menjerit. Rupa-rupanya ada salah seorang kru yang duduk dekat bangunan lain ni menjerit sebab dia kena rasuk. So kru lain ni pun berlarilah pergi ambil budak perempuan yang kena rasuk tadi, bawa mai dekat dia orang punya basement. Tapi masa ni Jijo kata dia tengok ada seorang abang tu sampai jatuh tersembam, kena tolak dengan perempuan tu. Kiranya perempuan tu dah jadi kuat lah kan. Ramai-ramai lah pegang perempuan ni sebab dia dah jadi kuat sangat. Dia meronta-ronta lah apa semua kan. Sampailah ada seorang kru ni jerit suruh dia orang ni azan. Adalah orang yang azan masa tu, tapi benda tu siap gelak and marah. Benda tu siap jerit, bodoh, azan pun tak reti, aku kuat lah, dijerit macam tu. Lepas daripada tu, dia orang ni ramai-ramai baca Al-Fatihah apa semua. And then akak tu dah macam okey sikit lah, dah stable kan. Tiba-tiba ada seorang kru ni pula kena rasuk, dan kru laki ni mengilai keluar suara perempuan. Memang dia orang semua ni cuak gila-gila lah. Masa tu dah tak tahu nak buat apa dah, sampailah mereka kontak seorang ustaz. So ustaz tu kata ambil lada. Lepas tu adalah ustaz tu pesan-pesan lagi kat mereka buat apa-apa kan. Lepas tu kiranya macam tak boleh nak kontrol juga benda tu. Last sekali ustaz tu kata buat keluar je dia orang daripada situ, sebab nak berubat dekat luar. Kira mungkin tak nak gangguan daripada dalam lah kan. Dia orang ni pun ramai-ramai nak lari, nak tuju keluar lah. Tapi masa dia orang ni lari nak keluar, tiba-tiba dia orang dengar ada benda mengilai kat dalam, ada benda menjerit dekat dalam, ada benda gelak dekat dalam. So, dia orang ni macam nak patah balik ke dalam, tapi ada seorang daripada kru ni cakap tu semua mainan je, kita kena keluar dulu daripada tempat ni. Bila dah keluar daripada tempat tu, duduk dekat bahagian depan kawasan Cybertel tu, dia orang berubatlah dekat situ. Tapi masa proses berubat tu berlaku,
orang yang terasuk tu dia tak habis-habis jerit aku kuat lah. Dia tak habis-habis jerit benda macam tu. So bila dah settle je yang kes kerasukan budak ni, ada seorang kru cakap lah, okey lah baca doa untuk orang kata macam bersihkan diri masing-masing. Kiranya macam tak nak bagi benda ikut lah kan. And then dia kan daripada start masuk cyber tear tu, dia dah start rasa lengah-lengah kaki. Dia pun panggil lah seorang bro, kira kru paranormal ni, bagi tahu kata kaki dia lengah-lengah, tolong tengok lah. So bila bro ni tengok-tengok apa semua, bro ni pun macam adalah baca-baca doa apa semua dekat kaki dia apa semua. Tiba-tiba dia kata kaki dia tu rasa lega gila. Macam hilang lah kebah-kebah apa semua tu. Dia pun tanyalah bro tu, kenapa dengan kaki dia boleh jadi macam tu kan. Bro tu cakap kaki dia kiri kanan ada budak duk pegang. Lepas daripada tu pun dia orang ni pun balik rumah macam biasa lah kan. Jiju ni ingat benda tu habis-habis dekat situ lah. Tapi rupanya start daripada esok, kaki dia setiap kali masuk maghrib, kaki tangan dia akan jadi macam menggigil, rasa macam lengah, rasa tak syok lah. Dia kata makin hari makin teruk. Sampailah Jiju ni tak tahan, dia pergi berubat dekat Darul Shifa, barulah okey. So itulah salah satu cerita yang terjadi dekat Cybertel. Kalau hampa tanya aku apa pengalaman aku masa pergi Cybertel tu, masa aku berjalan belah depan, aku ada dengar suara menjerit. Aku tak tahu lah laki aku dengar ke tak. Suara menjerit ataupun suara baby, antara dua tu, menjerit ataupun baby. Sebab dia bunyi macam baby tapi menjerit, tapi susah nak cakap. Masa masuk ke dalam pula, nampak macam ada kelibat hitam lalu. Tapi sayang sebab tak terakam oleh telefon. Sebab handset aku ke lain, mata aku pandang ke lain. So tak terakam lah kelibat tu. And then adalah aku dengar macam bisikan-bisikan dekat situ sampai membuatkan aku terus caw daripada tempat tu. Aku tak duduk lama pun, dalam setengah jam je dalam tu memang aku gerak. Aku tak masuk ke dalam lah tempat tu. Sebab nyamuk pun memang satu hal, memang banyak gila. Itu je lah pengalaman aku kat sana. Tak ada yang teruk-teruk sangat pun. Right, so sampai sini je video aku. Kalau hampa nak tahu lebih lagi pasal cerita Cybertel ni, hampa boleh pergi dekat Google, hampa boleh Google. Alright, banyak je kisah-kisah seram dekat sana. Banyak juga tim-tim paranormal yang pergi kat sana. Alright, so aku harap hampa taklah terlampau taksub dengan cerita ni. Ini cuma sekadar perkongsian daripada aku. Alright, so, jumpa lagi in the next video. Bye.